Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dengan Cikgu Azwan. Pada minggu ini, kita akan belajar berkenaan dengan unit 17 iaitu sumbangan kita. Tapi dalam konteks apa hari ini kita nak belajar? Kita akan belajar dalam konteks ayat tunggal dan ayat tanya. Iaitu bagaimana kita nak membina ayat tunggal dan bagaimana kita nak membina ayat majmuk. Oleh itu, yang pertama, kita perlulah mengetahui terlebih dahulu apa itu ayat tunggal. Dalam kalangan kamu mungkin ada yang dah telah mengetahui apa itu ayat tunggal, tapi cikgu ulang lagi pada minggu ini. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Contoh yang telah cikgu sediakan, lelaki gemuk itu sedang menembak burung. Subjek lelaki gemuk itu, manakala predikat sedang menembak burung. Itu antara contoh bagi ayat tunggal. Baiklah, seterusnya kita melihat pula bagaimana ayat majmuk itu terbentuk. Untuk ayat majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat-ayat tunggal yang disambungkan oleh perkataan kata hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain. Ayat majmuk juga dikenali sebagai ayat selapis. Sebagai contoh, cikgu telah sediakan satu contoh ayat iaitu ayat yang pertama, Razak mengambil sebuah buku cerita. Itu ayat tunggal. Yang kedua, Razak membaca buku itu. Itu juga ayat tunggal. Jadi kita nak menggabungkan ayat tunggal dengan ayat tunggal untuk menjadi ayat majmuk menggunakan kata hubung. Cuba tengok yang ketiga, cikgu telah sediakan. Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. Dia telah terbentuk menjadi ayat majmuk bila kita tambah perkataan kata hubung iaitu lalu. Seterusnya kita akan membuat kajian buku teks pada muka surat 30 bagi buku teks jilid 2 bagi Bahasa Melayu tahun 3. Jadi cikgu nak tunjuklah bagaimana kita nak membina ayat tunggal ni berdasarkan gambar. Cuba tengok yang pertama iaitu Nabila. Nabila menghadiri program Lestarikan Alam. Dia telah mendengar penerangan tentang sisa elektronik. Kini, Nabila sudah faham akan cara pelupusan sisa elektronik. Cuba tengok ada dua ruangan kosong yang mana gambar dia beri dua yang dia tidak membina ayat tunggal. Jadi tugas kita nak membina ayat tunggal. Bagaimana kita nak membina ayat tunggal berdasarkan gambar? Cuba tengok gambar. Kita boleh membina beberapa jenis ayat sebenarnya, tapi kita bina ayat tunggal terlebih dahulu, iaitu Nabila mengedarkan apa? Mengedarkan risalah. Ikutlah kesesuaian apa yang kamu faham berdasarkan gambar. Itu yang pertama. Yang kedua, Fatin. Fatin membawa apa? Fatin membawa pengering rambut. Sebagai contoh yang mana ada seorang perempuan yang memegang pengering rambut. Itu antara contoh ayat tunggal. Bagaimana kita nak membina ayat tunggal yang hanya ada satu subjek dan satu predikat. Baiklah, setelah itu kita akan melihat bagaimana kita nak membina ayat majmuk. Kita baca soalan terlebih dahulu. Ini muka surat 31. Semua murid boleh buka untuk rujuk. Muka surat 31, kita baca soalan terlebih dahulu. Nabila dan Nasri menemani datuk mereka ke pantai untuk menangkap ketam. Mereka sangat gembira dan teruja. Tengok contoh pertama yang dia beri, iaitu mereka berjalan sambil berbual-bual. Mereka membawa alatan untuk menangkap ketam. Di situ terdapat kata imbuhan iaitu sambil, untuk. Jadi itu telah menunjukkan bahawa pembinaan ayat majmuk. Tengok contoh yang kedua pula. Yang ni kita kena bina sendiri sebenarnya. Tengok yang ada tulisan nombor 1 dan 2 yang diwarnakan berwarna hitam. Bagaimana kita nak membina ayat majmuk? Dia bagi dua ayat tunggal iaitu banyak ikan mati di situ, banyak burung mati di situ. Dia telah sediakan contoh kata imbuhan yang boleh digunakan iaitu dan. Jadi cikgu bina ayat contohnya ikan dan burung ataupun banyak ikan dan burung mati di situ. Lihat,
Jangan ada pengulangan ayat lagi sebab kita nak membina ayat majmuk, kita telah menggabungkan dengan kata hubung. Oleh itu, kita boleh ulang sekali sahaja. Jadi tak perlulah banyak ikan, banyak burung. Kita hanya guna banyak ikan dan burung mati di situ. Itu yang pertama. Yang kedua pula, Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya. Nabila mengambil gambar. Dia telah sediakan yang berwarna merah, lalu, kata hubung lalu. Jadi kita nak membina macam mana? Kita bina Nabila mengeluarkan telefon bimbitnya lalu mengambil gambar. Lalu tu nak menunjukkan apa sebenarnya? Nak menunjukkan tindakan yang seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabila mencatat masa. Nabila mencatat lokasi. Jadi kita nak guna ayat, nak membina ayat majmuk macam mana? Dengan menggunakan kata hubung dan. Cikgu tolong binakan ya. Yang pertama kita boleh buat Nabila mencatat masa lalu mencatat lokasi. Itu antara kita punya ayat majmuk yang boleh dibina. Kemudian yang keempat, iaitu Nabila berfikir, Nabila memegang telefon bimbit. Dia telah menyediakan kata hubung sambil. Jadi bagaimana kita nak membina ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung sambil? Cikgu tolong bina, iaitu Nabila berfikir sambil memegang telefon bimbit. Itu antara contoh ayat majmuk yang kita boleh bina. Kemudian yang terakhir, Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar JAS dan Nabila ingin menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS. Jadi bagaimana kita nak menjadikannya sebagai ayat majmuk? Kita guna kata hubung yang diberikan, iaitu atau. Atau, jadi Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar JAS atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS. Kita boleh buat ini agak panjang. Kalau agak pendek kita boleh buat Nabila ingin menelefon Jabatan Alam Sekitar. Nabila ingin menelefon atau menulis surat kepada Jabatan Alam Sekitar JAS. Kita boleh letak ayat tanya. Ini mengikut kesesuaian lah, mengikut kita punya kreativiti. Bagaimana kita nak menggabungkan ayat tunggal menjadi ayat majmuk dengan menggunakan. Baiklah, seterusnya kita melihat pula soalan tutorial yang telah disediakan oleh cikgu. Cikgu telah sediakan dua tugasan kepada kamu. Yang pertama iaitu di aplikasi Quizy. Kita akan bermain Quizy berkenaan dengan ayat majmuk. Kemudian kita bergerak ke tugasan yang kedua, iaitu lembaran kerja, yang mana kamu hendaklah membina ayat tunggal berdasarkan gambar rajah yang telah diberikan oleh guru. Arahan selanjutnya cikgu akan beri di channel Telegram kita. Sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Cikgu dahulukan dengan ucapan terima kasih kepada semua murid yang telah menyertai pembelajaran kita secara atas talian pada hari ini. Cikgu mengucapkan selamat menyiapkan tugasan yang telah cikgu berikan.